Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Anis bin Abdul Majid. Saya mengajar di SK Melekit. Okey, saya ditugaskan sebagai teknikal untuk tandingan fotografi sekolah rendah bersempena dengan Carnival STEM ya tuan-tuan. Dan perempuan kita ada dua, kita ada Carnival STEM, kita ada STEM Online Challenge. So jangan terkelirulah untuk tandingan fotografi. Dia adalah di bawah Carnival STEM. Okey, saya nak test audio dulu. Setakat ni suara saya jelas ya? Boleh Okey. respon tak? Suara saya? Boleh. Okey, Jelas. alhamdulillah. Okey, pertandingan fotografi. Okey, pertandingan fotografi ini adalah terus ke peringkat negeri. Dan ia adalah merupakan pertandingan yang pertama kali diadakan. So, tahun ni akan banyak benda berlaku lah. Mungkin ada pertanyaan yang tak dapat saya jelaskan buat masa ni, dan dari semasa ke semasa saya akan update. So untuk hari ini saya akan terangkan tentang lebih pada syarat-syarat pertandingan dan cara penghantaran gambar lah. Okey, setakat ni kita dah ada 43 orang. Saya rasa saya akan mulalah. Memandangkan kalimat ini akan direkodkan. So, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlewat masuk, tak ada masalah. Boleh rujuk balik pada video yang akan diupload di website Carnival STEM 2021. Okey, saya akan dibantu oleh Cikgu Al-Hafiz. Cikgu Al-Hafiz akan bentangkan slide yang akan saya gunakan pada petang ini. Okey, Cikgu Al-Hafiz, boleh kita mula? Okey, boleh. Assalamualaikum, maaf mencela. Yang bahagian STEM online challenge ni nak klik yang mana untuk pertandingan Kosong fotografi? saja. STEM online challenge kosongkan saja. Kosong aja. Okey, terima kasih. Kosongkan. Tuan hanya klik pada Carnival STEM saja. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey. Okey, Hafiz, boleh ke slide seterusnya? Okey, pendahuluan pertandingan fotografi alam semula jadi dilaksanakan untuk meningkatkan minat murid dalam bidang sains dan teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM. Okey, objektifnya adalah untuk mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang fotografi dengan menggunakan teknik serta medium yang betul bagi menghasilkan foto alam semula jadi yang bermakna. Okey, seterusnya merangsang minat, rasa ingin tahu dan keinginan murid untuk meneroka konsep dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi. Okey, seterusnya menggunakan rakaman gambar. Jadi habis. Sebagai satu kaedah pemerhatian dalam memerhati keunikan alam semula jadi, mengembangkan potensi kreatif murid terhadap kepentingan menghargai alam semula jadi. Okey, cikgu-cikgu, kalau saya agak cepat, okey, benda ni saya ambil daripada kertas konsep. Dan slide ni juga saya akan share lah kepada cikgu kalau cikgu nak. Selepas ni tak ada masalah. Okey, cikgu habis. Seterusnya. Okey, tema penting cikgu Okey, alam semula jadi meliputi matahari, air, udara, bumi dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan seperti kitaran oksigen, nitrogen, karbon dan air serta sistem biologi dan ekologi benda hidup yang saling berinteraksi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini adalah tema. Bagaimana gambar yang peserta ataupun murid-murid tuan-tuan dan puan-puan yang akan ambil, dia mesti berdasarkan alam semula jadi. Okey, itu secara asas je lah. Okey, sebenarnya juga habis. Okey, sekarang saya terangkan tentang syarat umum pertandingan. Okey, terbuka kepada murid-murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja skor rendah. Okey, hanya satu penyertaan sahaja dari setiap sekolah. Okey, untuk tentang penyertaan, ramai yang tanya saya, kenapa satu saja?
Ya. Okey, kenapa satu saja? Okey, setakat ni saya dah menerima lebih 85 penyertaan. So digalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengadakan terlebih dahulu pertandingan ini di peringkat sekolah. Okey, memandangkan pelajar-pelajar berada di rumah, mereka boleh menggunakan masa yang terluang untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini di peringkat sekolah. Okey, tarikh akhir penghantaran penyertaan adalah pada 20 Ogos tahun 2021. Okey, lebih kurang 2 bulan dari sekarang ya tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya peserta boleh menggunakan sebarang jenis kamera digital DSLR atau kamera telefon bimbit. Okey, bagi sekolah rendah saya percaya kebanyakannya akan menggunakan kamera telefon bimbit. Tetapi sekiranya pelajar-pelajar sekolah rendah ingin menggunakan kamera DSLR adalah digalakkan. Tapi saya ingatkan kejujuran perlu pada di sinilah. Gambar perlu diambil oleh murid, bukannya penjaga atau guru. Okey, seterusnya penyertaan akan Okey, setakat ni jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya peserta perlu mengetengahkan unsur kehidupan dan hubungannya dengan alam semula jadi. Dalam gambar yang diambil, gambar yang dihantar perlulah asli, terkini, hasil karya peserta dan tidak pernah menyertai mana-mana pertandingan. Suntingan atau ubah suai minima terhadap foto menggunakan sebarang perisian komputer adalah dibenarkan. Namun demikian, teknik cantuman gambar, collage teknik, superimpose, streak photograph dan gambar yang dimanipulasikan adalah tidak dibenarkan. Seterusnya, pihak penganjur berhak untuk menolak penyertaan sekiranya didapati hasil karya adalah tidak asli atau diambil dari mana-mana sumber. Okey, juga habis? Right, gambar yang dihantar akan menjadi hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia dan berhak menggunakan gambar-gambar ini bagi tujuan pendidikan. Penganjur tidak bertanggungjawab di atas sebarang tuntutan berkaitan dengan subjek di dalam gambar. Okey tuan-tuan, sekarang ini perlu saya jelaskan sekiranya gambar yang diambil. Okey, contohnya nak guna artis ke ataupun bangunan-bangunan tertentu, pastikan telah mendapat kebenaran. Subjek yang diambil di dalam gambar telah mendapat kebenaran. Sekiranya berlaku sebarang tuntutan terhadap gambar tersebut, pihak jabatan dan kementerian tidak akan bertanggungjawab. Okey, karya foto mestilah disertakan dengan penerangan ringkas berhubung dengan tujuan, teknik dan message science dalam gambar berkenaan dan dihantar melalui Google Form yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan apa itu tujuan, teknik dan message. Okey. Okey, setakat ini itu adalah syarat umum pertandingan fotografi pada tahun ini. Okey, proses penilaian di peringkat negeri. Okey, saringan dan penilaian karya fotografi akan dilaksanakan oleh pengelola. Okey, semua penghasilan karya fotografi akan diverifikasi oleh pihak penganjur untuk memastikan bahawa penghasilan karya memenuhi syarat penyertaan dan prosedur pendaftaran. Penghasilan karya yang diterima akan dinilai oleh panel hakim negeri yang telah dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan juri akan dilantik dari kalangan guru kelab fotografi atau pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang fotografi. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lantik 5 orang hakim untuk menilai gambar-gambar yang dihantar. Okey, insya-Allah saya akan pilihlah untuk menilai gambar-gambar yang dihantar. Okey, saya itu saja. Okey, teruskan juga habis. Bagi yang baru masuk, cikgu-cikgu jangan risau kalau terlepas. Kita punya taklimat ini direkodkan dan akan diupload di dalam website Carnival Stand. Okey cikgu.
kita teruskan dengan kriteria penilaian. Okey, pertamanya adalah komposisi sebanyak 30%. Okey cikgu, penghasilan foto mestilah mempunyai daya tarikan yang tersendiri dengan mengambil kira segala aspek yang sepatutnya ada termasuk subjek, latar dan perspektif yang bertepatan. Okey, bagi daya tarikan markahnya adalah 10, kedudukan subjek 10, latar 5, perspektif 5. Ini adalah maklumat yang saya dapat daripada kertas konsep. Okey. Okey, di sini saya ingin menjelaskan sedikitlah tentang komposisi. Okey, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan komposisi dan bagaimana komposisi ini dinilai. Memenangkan markah untuk komposisi adalah markah yang paling tinggi iaitu 30%. Okey, cikgu habis. Terusnya. Okey cikgu, benda ni saya Google saja, tak ada masalah. Mungkin cikgu boleh cari lagi maklumat-maklumat terkini tentang komposisi. Okey, komposisi merujuk Okey, sebelum saya pergi ada satu soalan. Beri contoh teknik fotografi yang dibenarkan, apa maksud superimpose? Okey. Superimpose ni cikgu maksudnya gambar tu tak asli lah. Cikgu ambil gambar lain, cikgu tempel kat gambar cikgu tu. Ataupun cikgu ambil gambar lain, cikgu ubah. Okey, sepatutnya gambar tu perlu diambil menggunakan kamera tanpa sebarang editing yang melampau lah. Okey, kita just benarkan editing yang sangat minimal yang akan saya terangkan sebentar lagi. Okey, berbalik kepada komposisi, secara ringkasnya komposisi adalah seni yang digunakan pakai untuk memilih, menyusun atau mengadu subjek utama dan disesuaikan dengan latar hadapan dan latar belakang atau gambar yang dihasilkan lebih menarik dan boleh diterima oleh ramai orang. Okey, cikgu, when it comes to composition ni, dia punya situasi macam ni lah. Contoh kalau gambar KLCC itu diambil oleh 3 orang fotografer yang berlainan. Setiap orang akan mendapatkan hasil gambar yang berbeza mengikut kreativiti masing-masing. Okey, saya akan tunjukkan contoh teknik komposisi yang boleh digunakan oleh murid ketika menghasilkan gambar. Okey, cikgu Hafiz. Okey, ini dipanggil rule of third. Okey, dekat handphone cikgu tu, bahagian kamera, kita boleh activate the grid. Okay, when it comes to rule of third ni, okay, subjek tu diambil dekat berhampiran dengan persilangan antara grid ni. Okay, untuk lebih detail cikgu boleh Google, tak ada masalah cikgu, simple saja. Saya ini nyatakan serba ringkas tentang komposisi. Okay, seterusnya. Leading lines, okay, dia ada merujuk pada satu garisan yang menjadikan subjek tu lebih cantik. Okey, dan seterusnya framing. Okey, cikgu tengok subjeknya adalah binatang tersebut dan di sekelilingnya pokok-pokok tu dijadikan sebagai frame yang mencantikkan lagi subjek di dalam gambar. Okey, seterusnya repetition dan pattern. Kalau skala rendah saya tak pastilah untuk dapatkan gambar sebegini, tetapi mungkin berdasarkan kreativiti pelajar-pelajar kita, berdasarkan pemerhatian mereka di mana-mana, mungkin di bahagian di sekeliling rumah mereka, terdapat subjek-subjek yang mempunyai corak yang sebegini. Okey cikgu, seterusnya. Okey, ada satu reflection cikgu. Bagaimana dia menggunakan air itu sebagai reflect untuk menjadikan subjek di dalam gambar lebih menarik. Okey, yang saya nyatakan di sini hanya contoh saja cikgu. Saya bukanlah pakar dalam bidang fotografi, tapi saya hanya cuba membantulah berdasarkan pengetahuan yang saya sempat Google, dan saya percaya cikgu pun boleh mencari maklumat tentang lebih detail tentang komposisi agar gambar yang dihasilkan nampak menarik, kreatif. Okey cikgu Okey. Terusnya, kita pergi kepada kualiti iaitu 20%. Penilaian berdasarkan fokus, exposure, kontras dan pencahayaan yang bersesuaian. Okey cikgu, bila kita ambil gambar ni,
kita tak nak gambar kita terlalu gelap atau terlalu terang. Okay, biasanya murid-murid kita kalau dia ambil gambar guna handphone, dia akan terus gunakan set automatic. Kecuali kalau pelajar kita ni didedahkan dengan penggunaan kamera DSLR, dia boleh guna manual setting dan dia tahulah kehendak bagaimana gambar yang hendak dihasilkan. Okey. Di sini adalah markah-markahnya, fokus 5 markah, exposure 5 markah, kontras, pencahayaan. Okey, kontras tu dia merujuk kepada bagaimana cikgu membezakan subjek tu dengan latar. Contoh gambar kumbang ladybird warna merah, belakang ni warna hijau. So kita nampak jelas latar lagu tu. Okey. Okey, saya harap cikgu faham. Okey, seterusnya cikgu habis. Okey, saya nak cerita pasal exposure. Okey, berdasarnya adalah jumlah cahaya yang masuki kamera dan digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar. Exposure menerangkan bagaimana terang atau bagaimana gelapnya gambar anda. Okey, kalau anda expose, dia akan jadi gelap. Kalau overexpose, dia akan terlalu terang. Okey, benda ni agak teknikal kalau kita nak cerita pada murid kita. Sebagaimana yang saya cakap, biasanya mereka akan menggunakan setting auto pada handphone terus mengambil gambar. Okey, seterusnya cikgu habis. Okey. Ini contoh gambar sebelum dan selepas. Okey, gambar pertama merupakan gambar yang diambil menggunakan handphone. Okey, agak gelap. Dengan setting automatic atau yang digunakan. Tetapi pelajar boleh edit. Ini yang saya maksudkan dengan edit tadi. Dia bukan ambil gambar yang tepek dekat gambar yang asal. Okey. Dengan teknik cantuman whatsoever. Dia tetap gambar yang diambil melalui handphone, tapi kita terangkan dia, kita cantikkan dia, kita serlahkan warna dia menggunakan aplikasi percuma yang boleh di-download dalam telefon bimbit masing-masing. Contoh ini saya ambil daripada Cellphone Academy. Tak salah saya dia menggunakan, sekejap je habis. Saya tak pastilah app yang digunakan, tapi biasanya saya akan gunakan InShot lah. Dan saya percaya cikgu boleh cari aplikasi yang percuma yang boleh di-download di dalam telefon untuk mencantikkan gambar. Kalau kita pergi kat foto, Google Foto pun dah boleh edit sebenarnya. Okey, so cikgu mungkin boleh bantu murid cikgu bagaimana untuk mencantikkan gambar lah. Okey, cikgu habis. Right, seterusnya penyampaian. Okey, hasil karya yang menyampaikan mesej yang jelas dan mudah difahami. Okey, pelajar-pelajar dikehendaki untuk bukan menulis apa kita guna Google Form. Ada mesej yang perlu disampaikan dalam bentuk perenggan yang saya akan terangkan sebentar lagi. Dan markahnya adalah 20%. Okey, yang ini kita hold dulu, saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, juga habis seterusnya. Okey, penceritaan. Karya mestilah berdasarkan kepada keaslian yang memberi impak dan kefahaman kepada sesiapa saja. Impak, keaslian. Impak tu maksudnya bila orang tengok gambar tu, dia terus dapat tangkap mesej yang cuba disampaikan. Okey. Contohnya gambar, penderaan binatang contoh. Murid kita kreatif ambil gambar kucing mati kan. Aduh, kesian kan. Terus kita rasa kesian dia. Contohlah. Okey, keaslian maksudnya gambar tu walaupun gambar baru diambil, tetapi ia tidak meniru konsep-konsep gambar sedia ada. Di sini kita nak tengok kreativiti murid untuk menghasilkan gambar yang unik. Lain daripada yang lain, pertama kali ditontonkan barangkali berdasarkan kreativiti. So markah untuk impak adalah 10 dan keaslian adalah 10. Okey, seterusnya juga habis. Okey, ni contoh, ni gambar yang saya gunalah. Dalam poster fotografi. Bukan saya ambil lah, saya ambil daripada Google saja. Kalau saya ambil, legend ni. Okey, so pelajar boleh tengok, kita boleh tengok gambar ni. Ada cerita di sebalik gambar. Bagaimana rama-rama mendapatkan makanannya daripada bunga contohnya.
Dan dari segi kontras, dia menggunakan konsep orang kata bokeh lah, belakang dia sangat blur lah. Okay, biasanya kalau gambar macam ni dia menggunakan kamera DSLR. Kalau pelajar cikgu boleh hasilkan gambar sebegini, oh memang hebat lah. Okay, seterusnya, tiga habis. Dan akhir sekali adalah monoframe, kaedah penghasilan foto berdasarkan kepada keseimbangan keseluruhan karya. Okay, hakim akan menilai kedudukan subjek, background, kecahayaan, segala-galanya dan akan disimpulkan dalam monoframe dan markahnya adalah 10%. Itu adalah kriteria penilaian yang akan dinilai pada gambar-gambar dan mesej yang akan dihantarlah. Okey, seterusnya saya akan sampai kepada prosedur penyertaan. Okey, ada soalan? Cikgu akan share slide tak untuk rujukan guru menasihat? Okey, boleh cikgu, saya akan share, tak ada masalah. Okey, saya akan share, tak ada masalah. Okey, seterusnya prosedur penyertaan. Okey, setiap penyertaan pendaftaran peringkat negeri mesti dibuat melalui borang pendaftaran yang linknya saya akan masukkan di dalam grup Telegram Helpdesk Carnival Stamp. Okey, hanya guru saja yang boleh mendaftar penyertaan murid. Ibu bapa atau murid itu sendiri tak dibenarkan untuk mendaftar sendiri. Saya ulang hanya guru pembimbing saja yang boleh mendaftarkan ataupun menghantar gambar melalui link yang akan saya share di dalam grup Telegram Helpdesk Carnival Stamp. Okey, di sini saya ingin tegaskan semua butiran dalam borang pendaftaran dalam talian mesti diisi dengan lengkap dan betul. Pastikan ketika cikgu menaip nama murid dan nombor IC dia, termasuk nama cikgu dan nombor IC cikgu, cikgu tolong rujuk pada salinan MyKit mereka dan MyCard cikgu. Okey, dalam banyak-banyak pertandingan yang kita dah buat sebelum ni, terlalu banyak kesalahan dari segi nama dan nombor IC. Apabila sijil dikeluarkan, cikgu komplain lah. Benda tu tersilap, sedangkan kesilapan tu datang daripada kita lah. So saya harap cikgu double check sebelum cikgu submit borang tersebut. Sekiranya berlaku juga kesalahan, cikgu harus menulis surat secara rasmi kepada unit pembangunan bakat murid, ditujukan kepada Encik Zaki untuk sebarang pembetulan. Okey. Peserta diminta untuk menggunakan akaun email MOE. Okey, peserta di sini maksudnya cikgu lah. Cikgu perlu menggunakan akaun email MOE, delima. Okey, ramai juga yang masuk pada taklimat hari ini menggunakan email sendiri. Tapi untuk taklimat, untuk pendaftaran pastikan cikgu menggunakan email delima. Okey, bagi cikgu yang baru masuk jangan risau walaupun kita sebenarnya dah di penghujung taklimat, cikgu boleh rujuk balik taklimat ini di dalam video ini dalam website Carnival Stamp yang akan kita upload tak lama lagi. Okey, pengelola peringkat negeri dan kebangsaan berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang tidak lengkap atau lewat. Cikgu yang baru datang jangan lupa untuk betul, boleh tolong share link grup Telegram, ada. Terima kasih. Itu stamp online challenge tu. Nanti saya akan tunjukkan kejap lagi dia punya Carnival Stamp. Yang cikgu Hafiz tu share tu stamp challenge. Tak apa. Okey, cikgu Hafiz seterusnya. Alright. Okey. Ni tolong ambil perhatian cikgu. Ni ada sedikit technical side lah yang saya perlu terangkan kepada cikgu. Untuk setiap gambar yang dihantar, kita perlukan data aperture, shutter speed dan ISO. Okey, mungkin ramai yang katanya, cikgu, anak murid saya guna handphone, mana nak dapatkan data-data ni? Kalau anak murid cikgu menggunakan kamera DSLR, tak ada masalah. Terutamanya kalau diguna setting manual, dia tahu aperture dia apa, shutter speed dia apa, ISO dia apa. So untuk memudahkan murid cikgu, pastikan diinstall dulu Photo EXIF Editor. Saya ulang Photo EXIF Editor, Metadata Editor. Sebelum dia ambil gambar, install dulu dalam handphone. Okey, dan bila gambar tu diambil, bila dia upload saja gambar terus akan keluar data.
yang diperlukan untuk cikgu masukkan dalam Google Form. Saya perlukan data aperture, shutter speed dengan ISO. Okey, kejap je kan. Contoh dekat situ aperture dia f/1.8. Okey, exposure time tu dia punya shutter speed juga 3/100. Dan bawah sekali kita ada ISO speed. 3 benda je saya nak. Yang perlu cikgu isi ketika penghantaran Google Form. So cikgu minta murid cikgu screenshot benda ni, hantar pada cikgu dan cikgu isikan maklumat dalam Google Form tersebut. Okey cikgu, jelas tak? Ini yang pertama lah. Terima kasih. Ini yang kedua sebenarnya. Okey. Cik Anis ulang balik apa 3 item yang Cik Anis minta tadi? Okey. Ni yang kedua sebenarnya. Yang pertama dalam Google Form tu saya akan minta cikgu-cikgu upload gambar lah. Okay, yang kedua untuk data aperture, shutter speed dan ISO. Okey, bagi yang baru dalam bidang fotografi, benda ni mungkin nampak agak teknikal. Terutama kalau murid cikgu menggunakan kamera handphone, setting di auto, terus ambil je. Sudah pasti mereka tak tahulah apa itu aperture dia, shutter speed dia dan ISO. Okay, so apa yang cikgu boleh buat, minta murid cikgu diinstall dulu Photo Exif Editor, metadata editor. Saya galakkan kita guna yang sama lah. So data semua nanti standard, install dulu dalam handphone. Lepas tu baru ambil gambar. Bila dah set ambil gambar, buka Photo Exif Editor ni, turun murid tu upload dalam application ni dan dia terus akan keluar data ni cikgu. Cikgu akan terus dapat data ni. So dalam banyak-banyak data tu saya perlukan 3 saja. Yang pertama atas sekali tu aperture dia f-stop f/1.8. Yang kedua exposure time ataupun shutter speed dia 3/100. Dan yang ketiga bawah sekali tu ISO speed 320. So yang ni cikgu perlu masukkan dalam Google Form. Okey, kenapa kita perlukan data ini cikgu? Sekiranya gambar anak murid cikgu terpilih ke peringkat kebangsaan, hakim di sana adalah hakim yang sangat profesional. Dia nakkan data yang sangat jelas dan detail. So disebabkan itu kita perlukan data ini dan untuk memudahkan kerja cikgu dan anak murid cikgu, cikgu just install saja Exif data untuk cikgu dapatkan data yang diperlukan. Okay cikgu, jelas setakat ni? Ni yang kedua lah. Yang pertama upload gambar, yang kedua data, Exif data. Okay, sebenarnya cikgu habis. Okey. Yang kedua, murid cikgu perlu menyatakan teknik pengambilan gambar. Dia perlu karang cikgu dalam satu perenggan, apakah teknik yang digunakan dalam ketika mengambil gambar. Okey, contohnya saya menggunakan teknik makro. Iaitu teknik fotografi dengan mengambil gambar agar terlihat lebih besar. Komposisi yang digunakan adalah rule of third. Masa yang diambil pada waktu pagi. Mungkin ada lagi aspek-aspek teknikal yang murid cikgu boleh tambah berdasarkan kreativiti. Okey. Yang ini mereka perlu karang dalam satu perenggan. Tapi tak adalah terlalu panjang. Untuk kita nak tengok pelajar kita ni dia faham tentang teknik pengambilan gambar, bagaimana dia apply knowledge yang dia dapat daripada cikgu untuk menghasilkan gambar. Okey, untuk teknik pengambilan gambar ni saya bagi contoh satu je makro cikgu. Dia ada banyak lagi. Cikgu boleh Google ataupun mungkin cikgu boleh bertanya pada orang yang pakar teknik-teknik fotografi. Begitu juga dengan komposisi. Ada banyak lagi teknik-teknik komposisi yang boleh diguna pakai. So cikgu boleh buat homework lah. Bagaimana nak membantu pelajar cikgu untuk dia tahu teknik pengambilan gambar. Bukan sekadar mengambil gambar tapi dia tahulah sedikit
teknik-teknik asas fotografi yang digunakan pakai ketika proses pengambilan gambar dijalankan. Okay, cikgu, yang ni dalam Google Form saya akan letakkan satu slot teknik pengambilan gambar, so pelajar cikgu perlu menyatakan serba ringkaslah bagaimana teknik yang digunakan ketika pengambilan gambar. Okay, cikgu, jelas? Okay, dan yang terakhir, okay, tujuan dan mesej kita gabungkan sekali. Okay, di sini pelajar diminta untuk menyatakan tujuan pemilihan subjek dalam gambar serta mesej sains yang cuba untuk disampaikan. Mesej disampaikan dalam satu perenggan. Okay, cikgu, dekat sini pelajar boleh ceritalah kenapa dia pilih subjek tersebut dan dinilaikan, ada nyatakan mesej sains bersesuai dengan tema yang telah kita tetapkan dalam satu perenggan. Dan kalau cikgu tengok tadi mesej markahnya adalah 20%. Di sini pelajar perlu uraikan sedikit kenapa gambar tu, penerangan sedikit lah mesej yang cuba disampaikan dalam gambar. Okey, link penyertaan akan dimasukkan ke dalam Telegram Helpdesk Carnival STEM 2021. Okey, cikgu tu adalah link. Okey, bit.ly Help STEM Melaka 2021. Untuk cikgu masuk dalam grup Telegram tu, dan saya akan kongsikan link pendaftaran di dalam Telegram Helpdesk Carnival STEM 2021. So, cikgu ada 4 perkara yang saya perkara utama selain daripada maklumat pelajar dan murid di dalam Google Form tersebut. So, saya ulang balik. Yang pertama, cikgu kena upload gambar lah yang telah diambil. Selanjutnya tadi tentang teknik pengambilan gambar. Yang 3 benda yang saya nak tu, cikgu Abi boleh patah balik tak? Yang 3, satu lagi atas sikit. Ini pasal ISO tu dia juga habis. Okay, cikgu-cikgu yang baru masuk, pastikan cikgu telah mengisi link kehadiran. Okay, link kehadiran kita akan rekodkan dalam SPL KPM. Okay, ni yang pertama tadilah. Okay, pastikan data tentang exif data cikgu ada. Seterusnya teknik pengambilan gambar. Dan yang ketiga, message yang cuba disampaikan di dalam gambar. Okay, perkara-perkara tersebut perlu dimasukkan dalam Google Form yang akan saya sediakan. Dan insyaAllah memenangkan pertandingan ini dari rekan pertama kali. Kita harapkan yang terbaik, dan sekiranya ada berlaku sebarang kekurangan, saya mohon maaf lah. InsyaAllah untuk tahun depan kita akan cuba perbaiki. Mungkin ada aspek-aspek yang kita akan perbaiki. Dan tahun ni kita try je juga macam mana pun. Dan saya harap cikgu-cikgu memberikan kerjasama yang baik lah. Okay? Okay, kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh PM saya, tak ada masalah. Dan slide ni nanti saya akan minta Cikgu Zaki untuk masukkan dalam Telegram Carnival STEM juga. Okay, cikgu, ada soalan kalau cikgu nak tanya? Sebab saya rasa itu saja taklimat yang saya sampaikan berkenaan dengan pertandingan. Okay, cikgu, yang paling penting saya harapkan kejujuran lah. Maksudnya biar pelajar kita yang mengambil gambar, biar dia belajar sikit tentang asas fotografi. Sekurang-kurangnya menarik minat selain daripada belajar sains, dia dapat ilmu baru lah. Okay, terima kasih kepada Cikgu Al-Hafiz yang membantu saya sepanjang taklimat ini. Bagi yang lewat masuk, jangan risau cikgu. Taklimat ini direkodkan dan akan diupload di dalam website Carnival STEM. Okay, saya jelaskan sekali lagi, pertandingan ini fotografi adalah di bawah Carnival STEM.
Okey, memandangkan sekarang kita ada banyak pertandingan dan cikgu mungkin bertugas atau in charge dalam beberapa pertandingan, so cikgu jangan keliru lah. Okey cikgu, jangan lupa isi link kehadiran. Saya rasa itu saja. Terima kasih pada masa yang cikgu berikan. Cikgu kalau ada masalah boleh PM saya, tak ada masalah. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada yang baru dah daftar boleh. Cikgu, tak ada masalah. Okey, bila saya share saja link pendaftaran tu, link penghantaran gambar, itu dikira sebagai sekolah cikgu mengambil bahagian. Maaf cikgu nak tanya. Okay. Maaf cikgu nak tanya. Hari tu saya hanya daftar sebagai guru pembimbing untuk fotografi. Jadi murid belum daftar lagi. Adakah seperti pertandingan yang lain bila kita daftar dalam borang pendaftaran yang diberikan nanti, itu kira pendaftaran murid, betul? Okey cikgu, untuk semua pertandingan dia akan bagi link penghantaran video ataupun gambar. Itu dikira sebagai mengambil bahagian. Okey, pendaftaran jadi kita tidak perlu mendaftar murid. Cikgu, nanti contoh dalam fotografi saya akan bagi link penghantaran gambar. Okey, dalam link tersebut, dalam Google Form tersebut, cikgu kena daftar nama cikgu, nama murid semualah. Sekarang tak perlu. Yang sebelum ni tak perlu. Cikgu tunggu saja, saya akan uploadkan link tersebut mungkin esok atau lusa, secepat mungkin. Kalau cikgu rasa dah ready, cikgu nak hantar, cikgu boleh terus hantar. Cikgu, maksudnya link tu akan dibuka sampai tempoh tamat penyertaan ni lah. So sepanjang tempoh tu bila-bila kita boleh isi borang tu? Bila-bila cikgu, betul. 12 okay, bila dah bersedia kita terus hantar lah. Betul. Okey, baik. Dalam Google Form kehadiran Okey. Cikgu. Yes. Cikgu ni saya. Ya betul lah saya. Macam mana kita nak daftarkan tu sebab saya pun baru dapat maklumat ni untuk pertandingan-pertandingan yang sebab yang lepas ni pun saya tak dapat nak ikuti. Jadi macam mana kita nak join grup ni Okey cikgu, dalam saya punya slide tadi ada link untuk cikgu join grup Telegram Carnival STEM. Okey. Segala info kita akan masuk ke dalam tu dan saya akan masukkan link untuk penghantaran gambar pun dalam grup Telegram tu. Baik juga ni, terima kasih. Bila tarikh akhir daftar murid, saya dah nyatakan tadi tarikh akhir pendaftaran penghantaran gambar penyertaan adalah pada 20 Ogos. Link penyertaan akan diberi di dalam grup tadi. Ya betul cikgu, terima kasih. Okay, cikgu ada soalan lagi cikgu? Okey. Okay, saya rasa itu saja taklimat yang saya sampaikan, ringkas. Saya rasa tak ada masalah. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru sekalian. Kalau ada masalah, tak ada masalah. Just PM saya akan share slide. Link Telegram Carnival STEM nak dapat kat mana? Okey cikgu, sebenarnya link Telegram okey. Dia sebenarnya helpdesk tu saya dah letakkan link dia dekat poster. Kalau cikgu pernah tengok sebelum ni poster poster pertandingan fotografi tu dekat bawah tu saya dah nyatakan link dia. Okey cikgu Hafiz, boleh upkan slide balik tak? Yang ada link Telegram tu. Kalau cikgu tak pasti cikgu boleh buka dekat website. Saya akan share link Telegram dekat message sekejap. Terima kasih cikgu Hafiz. Untuk Telegram Carnival STEM, pastikan cikgu masuklah untuk dapatkan info dan dalam tu cikgu boleh tanya kalau ada sebarang soalan juga. Okey, cikgu Anis. Yes. Saya bercelah. Boleh. Saya nak tanya pasal pertandingan fotografi ni digalakkan ialah boleh akan gunakan DSLR lah, betul? Dia akan gunakan DSLR, jadi bagaimanakah dengan dia punya bahan-bahan tambahan tu?
gadget-gadget tambahan untuk mencantikkan gambar. Saya tak mahir bawa kamera, tapi saya ada nampak macam ada orang masuk pertandingan, dia meletakkan dari segi lens, kan? Lens. Betul. Jadi macam mana tu? Kadang-kadang benda tu walaupun secara originalnya gambar tu cantik, tapi macam mana dengan gadget-gadget tersebut? Boleh bagi pencerahan tak? Cikgu, saya faham. Kalau sekolah tu memiliki kepakaran guru yang pakar dan boleh membantu pelajar, itu adalah kelebihan. Kita sebab dalam syarat pertandingan tadi, kita benarkan untuk menggunakan telefon. Okey cikgu. Kalau pelajar cikgu ataupun cikgu tak dapat sediakan kamera DSLR, tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya dengan menggunakan handphone saja kita boleh menghasilkan gambar yang berkualiti. Okey, saya banyak follow tips daripada Saiful9 Academy. Kalau cikgu boleh pergi ke Facebook, Saiful9 Academy, dia banyak menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menghasilkan foto yang sangat cantik hanya menggunakan telefon bimbit. Saya bukan nak promote. Dia pun ada membuat kelas lah. Kalau cikgu nak join, just dapatkan ilmu pun boleh. Gambar yang dihasilkan menggunakan handphone adalah setara dengan gambar yang digunakan kamera DSLR. Saya rasa tak ada masalah cikgu sebenarnya menggunakan handphone. Okey, baik. Terima kasih. Okey cikgu, terima kasih. Okey, ada soalan lagi cikgu sebelum kita tamatkan taklimat kita pada petang ini? Cikgu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, sebab ni first time kan, jadi gambar yang nak kena hantar tu satu je gambar saja Gambar satu je cikgu. Okey. Gambar satu saja. Maksudnya setiap sekolah pernyataannya hanya satu. Tapi kalau cikgu nak galakkan pelajar-pelajar yang lain untuk berbahagian, cikgu boleh buat pertandingan ni terlebih dahulu di peringkat sekolah. Dan cikgu pilih yang terbaik. Terima kasih. Cikgu hantarlah untuk mewakili sekolah. Okey cikgu. Terima kasih data kita sama yang diberikan. Apa nama ni okay, tadi? Boleh, kat mana tadi nak belajar? Oh, Saiful9. Dekat Facebook, cikgu type je Saiful9. Saiful. Ini bukan nak promote Okay, cikgu boleh dapat banyak info lah. Dia ada bagi tips-tips percuma. Bagaimana mengambil gambar dan editing menggunakan telefon bimbit saja. Saya banyak follow lah. Kat YouTube Cik Hafiz Chinese? Facebook. Oh, Facebook. Dekat Facebook dia ada video dia, ada sedikit lah. Contoh macam dia ambil gambar ke LCC tu. Dia panjat flat sampai atas, dia ambil gambar. Memang cantik lah. Okay. Just to get the idea. Bantu kita kan untuk dapatkan tips menghasilkan gambar yang cantik dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Okay cikgu, terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah kita sama-sama mengambil bahagian. Saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada sebarang kekurangan dalam saya menyampaikan taklimat pada petang ini. Okey, sejak penyataan akan dapat pada semua yang terlibat. Ya, betul. Kita akan murid akan dapat sejak penyataan. Tak salah saya, guru pembimbing pun akan dapat sejak. Pastikan data yang diberikan, nama murid, IC, betul Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan kita punya taklimat pada petang ini. Ya, Wan, ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Hafiz. Waalaikumsalam. Terima kasih.